Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maha suci Tuhan, tiadalah ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya Engkaulah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa qala rabbishrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan huraikanlah simpulan pada lidahku ini, yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu suka untuk saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Madrasah Mahat Tahfiz Tarbiyah Mahat Tahfiz wa Tarbiyah MTT, serta pihak pengurusan dia kerana sudilah untuk menjemput diri saya yang Al-Fakir ni untuk memberi sedikit pengesian khususnya kepada para pelajar bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ni. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dikekalkan kita di atas dua nikmat yang besar. Yang pertama nikmat Islam, dan yang kedua juga dikekalkan kita di atas dua nikmat iman. Dan kita harapkan, doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikekalkan kita selama-lamanya di atas dua nikmat yang besar ni, insya-Allah. Maka menyebut berkaitan dengan hijrah, suka saya bawa satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang diriwayatkan antaranya oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi antaranya, dan lain-lainnya. Bahkan hadis ni diletakkan di permulaan hadis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang menceritakan berkaitan dengan perihal hijrah. Maka disebut dalam hadis ni sabda baginda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in ma nawah, bagi setiap orang itu adalah apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan juga Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang dia ingini, awim ra'atin yankihuha, ataupun dia berhijrah kerana perempuan ataupun wanita yang dia ingin nikahi, yang ingin dia kahwini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Maka hadis ini berkaitan dengan berlaku satu peristiwa yang disebut individu yang terlibat dalam hadis yang saya bacakan sebentar tadi, digelar sebagai Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Jadi orang tersebut, lelaki tersebut, dia berhijrah kerana ingin mengahwini seorang perempuan yang mensyaratkan, yang bernama Ummu Qais, yang mensyaratkan sekiranya nak berkahwin dengan dia, maka hendaklah lelaki tersebut berhijrah ke Madinah. Maka sebelum tu sebelum kita huraikan lebih panjang berkaitan dengan hadis ni, suka saya menyebut berkaitan dengan hijrah tu sendiri. Maka bila sebut hijrah ni, sebagaimana peristiwa yang kita sudah maklum, ia merujuk kepada peristiwa berpindahnya
Nabi SAW dan juga umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Yang mana sebagaimana yang kita maklum, Nabi SAW dilantik menjadi Rasul ketika mana berumur 40 tahun. Dilantik menjadi Rasul di dalam peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Apabila Rasulullah SAW dipeluk oleh Malaikat Jibril, lalu diminta untuk baca wahyu, iaitu turunnya ayat Al-Quran, 5 ayat daripada surah Al-Alaq, ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat. Jadi Nabi SAW, sebagaimana kita maklum, seorang yang ummi. Apa dia ummi ni? Ummi ni tak reti membaca dan tidak reti menulis. Baginda Nabi SAW. Kita pada hari ni, apabila seseorang dinisbahkan seorang yang buta huruf, seorang yang tidak reti membaca, tidak reti menulis, maka seseorang tersebut kita akan pandang rendah, pandang remeh kepada dia. Tapi hebatnya baginda Nabi SAW ni, walaupun baginda seorang yang tak reti membaca, tak reti menulis, tetapi ia merupakan satu mukjizat pula terhadap diri baginda Nabi SAW. Satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana sebagaimana diceritakan, penduduk Mekah, masyarakat Mekah pada waktu tersebut, orang Arab, mereka ni pada waktu tersebut menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Bahkan mereka terkenal dengan syair-syair yang indah, sehingga syair-syair pada waktu tersebut setengahnya digantung di sisi Kaabah, syair yang hebat-hebat. Diceritakan, dinamakan syair-syair yang digantung di Kaabah ni, di sisi Kaabah, dinamakan Mu'allaqat As-Sab'ah. Orang yang mengaji ilmu adab nusuh memang tidak asing lah berkaitan dengan syair yang digantung di sisi Kaabah ni. Jadi nak khabar hebatlah masyarakat Mekah pada waktu tersebut, mereka menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai bahasa Arab tu sendiri, dari sudut syair dan sebagainya. Kemudian berbalik kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ni, walaupun seorang yang ummi, tidak reti baca, tidak reti menulis, lalu bagaimana nak beritahu bahawasanya Al-Quran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada rekaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila keluar daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pakar bahasa pada zaman tersebut. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min mithlih, dicabar kepada orang kafir supaya datangkan bukan kata 10, bukan kata 5, satu surah saja, yang bersama dengan surah, mana-mana surah yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Jadi boleh buat ke tak? Disebut dalam ayat tersebut, fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan disebut dalam ayat tu, ajaklah bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat ayat satu surah saja daripada sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi orang kafir pada waktu tersebut, walaupun hebat bahasa Arab, boleh buat ke tak? Tidak mampu sama sekali untuk buat hatta satu surah pun. Bahkan diriwayatkan, diceritakan pernah dibuat percubaan untuk buat satu surah saja sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, dia ada surah yang menceritakan berkaitan dengan haiwan-haiwan. Diceritakan berkaitan dengan surah Al-Ankabut sebagai contoh, labah-labah. Diceritakan berkenaan dengan An-Namlu, semut. Diceritakan berkaitan dengan Al-Fil, iaitu gajah. Maka orang kafir pun mereka reka satu surah yang menceritakan berkaitan dengan katak. Jadi katak dalam bahasa Arab dinamakan Ad-Difda'. Jadi mereka reka apa itu katak, dewa ayat sebagaimana ayat Al-Quran. Apa itu katak? Tahukah kamu apa itu katak? Sesungguhnya katak itu sekian. Jadi bila masyarakat Mekah dengar ayat yang direka oleh segolongan orang yang cuba untuk tiru ayat Al-Quran ni, maka mereka hanya ketawa saja.
Kenapa? Kerana memang tak mampu untuk menandingi mana-mana ayat Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Maka Rasulullah SAW, walaupun seorang yang ummi, seorang yang dok reti membaca, dok reti menulis, tetapi keluar daripada mulut-mulut baginda ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pakar bahasa pada zaman tersebut. Ini merupakan satu kelebihan, satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat yang paling agung. Jadi berbalik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Lalu disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca. Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari'in. Sesungguhnya aku tak mampu, tak reti baca. Tak reti baca. Itu sejarah peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dan dilantik menjadi rasul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah pada waktu tersebut, bermula daripada umur 40 dilantik menjadi rasul, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah pada umur 53 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah sebelum baginda wafat lebih kurang sekitar 10 tahun. Jadi Nabi SAW diriwayatkan wafat pada umur 63 tahun. Jadi ketika mana berada di Mekah, Nabi SAW dan umat Islam, ketika mana Nabi SAW menyampaikan dakwah di Mekah, ketika mana pada waktu tersebut Nabi SAW dan umat Islam sendiri ditindah pada waktu tersebut, dimaki, dicaci. Jadi diceritakan kenapa, diriwayatkan kenapa sembahyang 5 waktu kita, sembahyang 5 waktu kita, sembahyang zuhur, sembahyang subuh, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, kenapa ada sembahyang yang dibaca kuat dan ada sembahyang yang dibaca perlahan. Sembahyang zuhur sebagai contoh dibaca perlahan, sembahyang asar dibaca perlahan, bacaan Fatihah perlahan, baca surah perlahan. Tapi berbeza dengan sembahyang isyak, sembahyang subuh, nak dibaca kuat bacaan dia. Antaranya diceritakan kerana sebab tu mana umat Islam mengerjakan solat di Mekah pada waktu tersebut, apabila orang kafir ni mereka mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam solat yang dibaca oleh orang Islam sewaktu mana solat sembahyang ni, mereka akan caci cela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak bagaimana penindasan yang berlaku terhadap orang Islam dan juga kepada Nabi SAW sendiri ketika mana di Mekah. Disebab tu kalau kita tengok sembahyang yang dikerjakan pada waktu siang, sembahyang zuhur, sembahyang asar dibaca perlahan. Kenapa? Kerana pada waktu tersebut dimimbangi orang kafir, dia dengar bacaan dalam solat ni, lalu mereka akan caci cela baginda Nabi SAW. Tapi berbeza sembahyang yang dikerjakan pada waktu malam. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Jadi orang kafir mereka ni tak layak orang Islam nak solat, nak sembahyang. Sebagai contoh diceritakan pada waktu maghrib, orang kafir ni mereka sibuk makan malam. Sehingga orang Islam nak sembahyang pun mereka tak cara. Itu sejarah. Ni nak ceritalah bagaimana suasana yang berlaku di Mekah pada satu ketika umat Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke Madinah. Sehinggalah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berhijrah ke Madinah ketika mana Nabi SAW berumur 53 tahun. Dan kita umat Islam ada identiti sendiri. Iaitu kita menggunakan tahun hijrah. Dan secara umumnya juga di Malaysia kita ni, kita guna juga selain tahun hijrah, kita guna tahun Masihi. Jadi kita tahun Masihi 2020. Jadi kalau ikut tahun hijrah tu 1400 lebih, kita pada saat ni lebih kurang dalam 1400 tahun dah lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam start daripada zaman baginda sehingga ke hari ni. Jadi dikira tahun hijrah tu berdasarkan kepada tarikh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan diriwayatkan bermula kiraan tahun hijrah tu kiraan tahun hijrah digunakan oleh umat Islam ketika mana di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kalau tak silap. Jadi itu sejarah dia lah. Ada pun tahun Masihi yang kita gunakan pada hari ni.
tahun 2020. Jadi kiraan dia bermula daripada ketika mana Nabi Isa alaihissalam lahir. Nabi Isa alaihissalam lahir. Maksud kata kalau Nabi Isa Nabi Isa turun kat gigi, umur dia lebih kurang dalam 2000 tahun lebih. 2000 tahun lebih. Jadi Nabi Isa ni sebenarnya yang kita maklum, Nabi Isa ni masih lagi belum mati, tapi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu peristiwa yang mana berlaku fitnah kepada Nabi Isa pada waktu tersebut. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Yang memfitnah Nabi Isa ni. Antaranya dia fitnah Nabi Isa ni cuba untuk jatuhkan kerajaan yang ada pada waktu tersebut. Sehingga akhirnya dikerahkan tentera untuk tangkap Nabi Isa. Dan ketika mana nak pergi ke tempat persembunyian Nabi Isa tu, ditunjukkan oleh seorang munafik. Seorang munafik. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan orang munafik tersebut, yang tunjuk tempat persembunyian Nabi Isa tu dengan rupa paras seolah-olah Nabi Isa. Sehingga kan akhirnya yang dibunuh, yang disalib bukannya Nabi Isa, tetapi orang yang tukang tunjuk jalan tu. Jadi orang Kristian, masyarakat Kristian, mereka menganggap yang telah dibunuh tu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang dibunuh tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan turun balik lagi, akan turun kembali dekat nak kiamat lagi. Dan Nabi Isa lah yang akan antaranya membunuh Dajjal laknatullah. Itu sejarah dia. Sebab tu kalau kita tengok orang Kristian, mereka di antara lambang yang diangkat oleh mereka iaitu lambang salib. Lambang salib, lambang huruf T tu. Kerana mereka merujuk kepada peristiwa pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Hakikatnya kita umat Islam berpegang bahawasanya Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada hijrah baginda Nabi SAW tadi. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hijrah baginda Nabi SAW. Itu merujuk kepada Nabi SAW dan umat Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Adapun pada hari ini, tuntutan untuk kita berhijrah masih lagi dituntut kepada kita. Cumanya disebut pada hari ini hijrah maknawi. Hijrah dari sudut makna sahaja. Iaitu kita berhijrah daripada buruk kepada baik. Daripada maksiat kepada taat. Daripada dak semayang kepada mengerjakan ibadah sembahyang. Itu yang dimaksudkan dengan hijrah pada hari ini. Jadi bagi dalam konteks seorang pelajar, suka ustaz sebutlah, ustaz pesang, perlu untuk seorang pelajar dia mempunyai pandangan untuk membaiki diri dia dari semasa ke semasa, untuk dia berhijrah diri dia daripada situasi yang buruk kepada situasi yang lebih baik. Jadi bahkan seorang pelajar sekiranya dia ni kekal di dalam situasi lama dia, maka dia ni akan menjadi seorang pelajar yang ketinggalan. Jadi ustaz boleh kongsikan, ni bukan ustaz nak angkat diri dan sebagainya dalam kesempatan ni, cuma ustaz nak cerita. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dari sudut belajar. Start daripada ustaz UPSR, PMR, SPM, STAM, Tuhan bagi, alhamdulillah semuanya ustaz dapat straight A. UPSR ustaz dapat 5A, PMR ustaz dapat 9A, SPM ustaz dapat straight 10A, kemudian STAM pun ustaz dapat straight STAM 10 mumtaz. Jadi bagi seorang pelajar, dia ada cara, dia ada langkah untuk memastikan dia ni nak menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Jadi antaranya iaitu hendaklah dia ni sentiasa cuba untuk berubah diri dia daripada keadaan buruk kepada keadaan yang baik. Jadi pengalaman ustaz sewaktu tempoh hari, setiap hari biar kita ada list apa yang kita nak buat pada hari tersebut. Setiap hari. Jadi contoh pada malam tu atau pada awal pagi kita listkan apa yang
target kita pada hari tersebut. Sebagai contoh, dari sudut ibadat kita, jadi antum kalangan pelajar sebagai contoh apanya menghafal Quran, jadi letak target. Contoh hari ni aku nak hafal 3 muka surat. Tulis. Tulis apa yang kita nak buat tu. Kemudian apanya dari sudut ibadah, kita tulis juga. Aku hari ni nak sembahyang 5 waktu berjemaah di masjid. Kemudian dari sudut baca Quran, dari sudut berzikir seperti contoh, hari ni aku nak selawat 1000 contoh. Kemudian dari sudut pelajaran kita, kita tulis. Hari ni aku nak buat nota. Dalam subjek sains sampai habis bab 2 sebagai contoh. Ataupun hari ni aku nak buat latihan matematik sampai habis bab 1 sebagai contoh. Jadi berdasarkan pada kemampuan masing-masing lah. Jadi benda tu dia akan mendorong kita untuk buat perkara tersebut. Jadi pernah tak kalangan kita, nak khususnya pada pelajar, kita ada banyak benda hak tak selesai. Tapi kita ni rasa tak tahu apa yang perlu kita buat. Sehingga muncul dalam daripada mulut dia, dia kata puas dak nak buat benda. Sedangkan kerja sekolah dia tak siap lagi. Kemudian nota dia apa semua masih lagi belum selesai. Latihan dan sebagainya apatah lagi. Jadi bila kalangan pelajar, khususnya awak semualah ustaz kongsikan Allah Muhammad kena buat perkara sedemikian. Apatah lagi kalau kalangan pelajar yang diberi jawatan, seperti jawatan yang dipertua asrama ataupun ketua pengawas dan sebagainya, lebih besar tanggungjawab dia. Jadi semua tu perlu dia listkan. Hatta tanggungjawab dengan mak ayah dan sebagainya perlu dia listkan. Supaya perkara-perkara yang dia perlu buat dia tidak terlepas. Dan perlu untuk seseorang diletakkan target dalam diri dia. Ada matlamat. Jadi ustaz pernah baca, ustaz pernah beli satu buku tempoh hari di belakang Masjid Al-Azhar, berkaitan dengan buku motivasi. Dia menyebut berkaitan dengan pembahagian matlamat. Jadi matlamat ni dibahagi pada 3 jenis yang perlu untuk kita ada. Yang pertama matlamat jangka pendek, yang kedua matlamat jangka sederhana, tak silap ustaz lah, dan yang ketiga matlamat jangka panjang. Jadi matlamat jangka pendek ni, apa yang awak nak capai dalam masa terdekat ni. Jadi contoh macam ustaz sebut tadilah. Hari ni kenapa hak kita nak capai? Contoh hari ni kita nak hafal paling kurang semuka surat. Al-Quran sebagai contoh. Jadi kita tulis. Tu target kita pada hari ni. Tu matlamat jangka pendek. Hari ni aku nak siapkan latihan ataupun aku nak siapkan nota sains bab 2. Kita tulis. Tu matlamat jangka pendek kita. Kemudian dia ada matlamat sederhana, jangka sederhana. Contoh dari sudut peperiksaan. Contoh awak akan periksa pertengahan tahun contoh, ataupun periksa teori dan sebagainya kalau di sekolah ustaz lah. Jadi awak letak target awak tu. Jadi contoh kalau awak periksa pertengahan tahun nak periksa teori seperti tu, sebelum ni awak boleh di belaka. Jadi awak kena berhijrah. Letakkan penambahbaikan. Jadi awak tulis letak target paling kurang periksa teori kat gigi, periksa OTI ke apa nama lah. Aku nak paling kurang sekurang-kurangnya semua boleh C paling kurang. Paling kurang. Jadi kita letak target. Jadi bila kita letak target, maka kita akan fokus ke arah target tersebut untuk kita capai. Dan begitu juga yang ketiga matlamat jangka panjang. Matlamat jangka panjang. Itu apa yang kita nak capai dalam tempoh masa yang panjang. Kena letak cita-cita kita. Nak jadi pensyarah ke, nak jadi guru ke, nak jadi ustaz ke, nak jadi doktor ke. Kena ada perkara tersebut. Walaupun kita nampak nak perkara MS saja, cita-cita dan sebagainya, tapi benda tu penting. Kena bila kita ada matlamat, kita tetapkan matlamat kita, maka kita akan usaha untuk capaikan matlamat tersebut yang kita nak capai tu. Sebab tu ustaz perhatikan kalangan pelajar yang lemah dalam pelajaran. Antara punca dia mereka ni tidak bermatlamat. Bahkan ustaz berpengalaman lah. Ustaz mengajar sekarang ni di sekolah menengah agama setiu. Jadi apabila ustaz ditaklihkan antaranya, dipertanggungjawabkan untuk mengajar di kelas-kelas belakang. Jadi ustaz boleh rasa suasana, maknanya sikap dan sebagainya pelajar-pelajar yang
terkebelakang berbanding dengan pengalaman kita ustaz belajar di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin tempoh hari. Jadi bila kelas-kelas belakang ni, hatta bila cikgu beri soalan sport, soalan sport lah untuk periksa apa semua, soalan yang dijangka masuk apa semua, mereka dak ambil cakna apa pun, bahkan kena balik dak ambil layang pun. Kenapa? Kerana mereka tak ada matlamat, tak ada target. Jadi bila ada target, contoh bila kita letak target, paling kurang periksa tahun ni, periksa sebelum ni aku boleh D, paling kurang periksa akan datang aku nak boleh B, aku nak boleh C. Jadi dia akan sungguh-sungguh akan terhasil. Sebab tu ustaz sebut penting ada matlamat. Bila ada matlamat, awak akan berubah dari sudut usaha awak akan berubah dari sudut sikap awak untuk capai matlamat tersebut. Jadi berbanding orang yang tak ada matlamat, bahkan dalam perkara ibadah. Dalam urusan ibadah kena ada matlamat. Jadi matlamat apa? Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang jelas matlamat dia untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat ganjaran syurga, untuk mendapat balasan yang baik bidadari dan sebagainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan bersungguh-sungguh dalam ibadat dia. Dia boleh bangun malam, boleh baca Quran sejuzuk, 20 juzuk sehari, boleh berselawat 1000 kali sehari dan sebagainya. Kerana apa? Dia bermotivasi kerana dia nampak apa yang dia nak. Dia letak matlamat. Jadi itu pentingnya matlamat. Sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kita usahakan untuk berhijrah diri kita. Daripada satu keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik, lebih baik. Itu pentingnya dari sudut matlamat. Kemudian bila sebut juga berkaitan dengan hijrah ni, maka juga kita perlu berhijrah. Tadi dalam konteks pembelajaran, ni dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Jadi sebab apa kita nak hisab diri kita ni? Supaya kita jadi lebih baik. Jadi dalam perkara ibadah, biar kita ni diajar kita tengok orang yang lebih sama daripada kita. Contoh kita nak semayang dah, jemaah di masjid, berjemaah di masjid, kita tengok orang yang bukan saja semayang berjemaah di masjid, bahkan semayang sunat rawatib dok tinggal apa semua. Jadi kita akan rasa diri kita kurang. Dan kita akan cuba untuk contohi orang tersebut. Pengalaman ustaz sewaktu di sekolah tempoh hari, kita ni tengok pelajar cemerlang. Pelajar masa tu pelajar sains. Dia seorang pelajar sains, dia cemerlang. Jadi ustaz tengok bagaimana nota dia apa semua. Sebab apa? Sebab bila kita nak cemerlang, kita kena contohi orang yang cemerlang. Bagaimana dia belajar, bagaimana fokus dia dalam kelas dan sebagainya. Jadi bila kita ada role model, maka kita akan berusaha untuk contohi apa yang dilakukan oleh role model kita sendiri. Sebab tu kita yang terbesar sekali role model kita, yang utama sekali, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut akhlak dia, dari sudut peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu beberapa perkara lah yang boleh untuk ustaz kongsikan di dalam kesempatan yang agak terbatas ni. Jadi ustaz pun kalau ikut hari ni, ustaz rakam di dalam kereta ni. Di dalam kereta. Kalau ikutnya ustaz nak rakam dalam rumah, ada gangguan. Jadi ustaz mohon maaf lah kepada peringkat penganjur sendiri. Sekiranya ada sebarang kekurangan ataupun sebarang kelemahan sepanjang perkongsian sedikit ceramah berkaitan dengan ma'al hijrah dan juga diri pelajar pada hari ini.
Jadi Ustaz mohon maaf sekiranya ada salah nakal ayat suci Al-Quran, salah nakal hadis maghrib Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah nakal kalam para ulama, ada tertokok tambah cerita dan sebagainya, itu daripada kelemahan dan kekurangan dari Ustaz sendiri. Akhir kalam, terima kasih kerana sudi untuk mendengar sedikit perkongsian Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.